Bismillahirrahmanirrahim. Segala apresiasi saya hulurkan buat nakhoda kepimpinan majlis yang santun berbicara, Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, kombinasi kehakiman yang berintegriti. Tidak lupa juga kepada penjaga masa yang cakna dengan detik waktunya. Seterusnya, saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka Kumaja Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin hadirat yang dihormati, tanggal 13 Mei 1969 merupakan episod duka buat sejarah negara bangsa yang bernama Malaysia. Tiada siapa dapat menyangka di usia yang begitu muda, kita diuji dengan pergaduhan antar kaum yang tiada bernoktah. Namun, hilang gelap, terbitlah terang fajar. Tanggal 31 Ogos 1970, kita bina semula negara bangsa atas prinsip rukun negara. Oleh itu, tumpukan perhatian, bukakan minda bersama mauduk bicara rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sebelum kata bersalut hujah, sebelum bicara jauh melangkah, izinkan saya mentakdirkan rukun negara dari segi bahasa dan sejarahnya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat cetakan 2016, rukun diartikan sebagai tiang, dasar atau sendi, manakala negara merujuk kepada kawasan di bawah kerajaan tertentu. Kejayaan dan kestabilan rakyat pula bermaksud mencapai keadaan di mana rakyat berada dalam keadaan yang terbaik untuk mencapai matlamat hidup yang lestari dari segi ekonomi, politik dan sosial. Terdapat 5 prinsip ideologi yang menjadi tonggak perpaduan, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Pidato pada hari ini menuntut kita untuk merukai bahawa sejarah pada nilai membentuk rukun kehidupan, mengekalkan kemerdekaan. Sejarah pada nilai menghembuskan perpaduan rakyat. Sejarah pada nilai menjadi teras keamanan bangsa yang akan saya zahirkan dalam 3 dimensi yang berbeza. Pertama, rukun negara, wadah perpaduan bangsa. Rakyat Malaysia yang mempunyai perbezaan geografi dan demografi menyebabkan mereka menghadapi cabaran yang pelbagai. Sejarah telah terbukti, dasar pecah dan perintah penjajahan British telah meletakkan bangsa Melayu di kampung untuk menanam jagung dan kangkung, orang Cina sebagai token jual beli dan pelombong, manakala kaum India dibawa ke ladang-ladang getah untuk dikerah dan perah. Apabila wujud unsur-unsur seperti ini, maka rukun negara lah yang menjadi kunci formula utama untuk membentuk bangsa yang bersatu padu. Jika rakyat utuh tanpa perbezaan, maka akan zahirlah semangat kekitaan yang teguh. Jika tiada perpaduan tanpa persengketaan, maka akan teguhlah kehidupan yang berpaksikan keamanan. Seterusnya, mengangkat martabat negara yang berkualiti tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, antara contoh dasar-dasar yang telah diperkenalkan bertunjangkan aspirasi rukun negara, termasuklah dasar ekonomi baru, DEP. Hasilnya, kekayaan negara berjaya dibahagi sama rata dan rakyat Malaysia hidup dalam keadaan yang lebih selesa berbanding pada hari ini. Miskin tegar dapat dikurangkan berbanding tahun 1970. Sidang Dewan Kluster Ilmuwan, hujah saya yang kedua di bawah lembayung kata kesetiaan kepada raja, perpaduan dicipta. Prinsip kedua rukun negara mengkehendakkan kita untuk memberikan kesetiaan kepada raja dan negara yang diibaratkan seperti payung untuk melindungi kita sebagai rakyatnya. Menurut kitab sejarah 600 tahun dahulu, taat setia kepada raja terbukti sebagai asas yang membina Empayar Kesultanan Melayu Melaka berdiri teguh selama 1 abad tanpa isu perkauman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kesetiaan kepada raja menjamin kestabilan negara. Beruntunglah kita ada prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Raja telah memainkan peranan baginda untuk menjamin keselamatan dan kestabilan rakyat dengan menjalankan fungsi dan peranan institusi raja dengan berhati-hati dan mengikut perlembagaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan,
Menelusuri hujah saya yang ketiga, rukun negara lambang kestabilan bangsa. Rukun negara melahirkan perasaan cinta kepada negara. Perlembagaan Malaysia menjamin kebebasan hak asasi dan berpolitik rakyat asasi. Akhir-akhir ini, banyak rakyat menyertai badan, agensi dan NGO turun ke jalan-jalan menuntut perubahan. Beberapa siri demonstrasi ini berjaya dikawal dan kepentingan dan keselamatan rakyat serta negara. Mereka boleh menyuarakan apa-apa tuntutan sahaja asalkan mematuhi peraturan dan undang-undang. Kadang-kadang, isu perkauman dan agama diputarbelitkan atas kepentingan politik. Namun, hak-hak kebebasan yang diberikan tidak seharusnya disalahgunakan. Apabila berlaku sebarang masalah yang melanda negara, kepentingan rakyat perlulah diutamakan. Kepentingan negara hendaklah diutamakan. Melalui kestabilan politik dan sistem pemerintahan demokratik, maka akan lahirlah rakyat yang mempunyai sifat rasa cinta akan negara. Lihatlah hasilnya. Pada hari ini, semangat patriotik yang utuh telah membawa kepada semangat perpaduan yang kukuh. Maka jelaslah pengamalan rukun negara pastinya menjadi lambang kestabilan bangsa. Konklusinya, kejayaan dan keamanan negara yang dinikmati pada hari ini adalah hasil tuaian daripada pengamalan prinsip rukun negara yang harus kita jaga. Rukun negara biar kita simpan, biar kita pegang erat selamanya. Jauh belaya si padang Cina. Singgah di Melaka, menjual sutera. Rukun negara, prinsip utama. Pemangkin keamanan negara kita. Sekian, terima kasih.